Terengganu sememangnya terkenal dengan seni pertukangan. Dari pembuatan rumah hinggalah ke kapal, kehebatan masyarakat Terengganu amatlah membanggakan, bukan sahaja dalam negara tetapi hingga ke luar negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Intan berada di Kota Lama Duyung, Terengganu Darul Iman. Sememangnya rumah-rumah di Terengganu berbeza jika dibandingkan dengan rumah-rumah tradisional di negeri-negeri yang lain. Dari segi reka bentuknya hinggalah pemilihan bahan-bahan mencerminkan kebanggaan masyarakat Terengganu dari dahulu sehingga kini. Cerita tentang sejarah Kota Lama Duyung ni. Memang Kota Lama Duyung ni dah berada di sini sejak 1914 lagi. Mulanya yang berpindah ke sini iaitu pembangunan yang belakang sana, iaitu bujang berpeleh. Yang tu dibawa daripada ladang. Dari padang kemudian dipecat satu-satu dipasang balik kat sini. Yang barunya macam rumah lima bungkus, rumah limas Belanda tu, yang tu dibuat di sini. Sambungnya tu. Rasional dan adaptasi kehidupan masyarakat mempengaruhi kesenian susun atur ruang. Justru itu, perancangan susun atur haruslah berjaya menterjemahkan sosio-budaya masyarakat. Dalam segmen ini, kita akan mendalami simbiosis cara hidup masyarakat dan rasional susun atur ruang rumah tradisi Melayu. Rumah Bujang Terengganu adalah unik berbanding dengan rumah-rumah tradisional di negeri-negeri lain di Malaysia. Dia mempunyai banyak persamaan dengan rumah tradisional Kelantan. Tetapi ada perbezaan ketara dari segi perincian. Rumah tradisional Terengganu ni mempunyai ketinggian yang tinggi. Dia melebihi 8 kaki di mana kita boleh lalu di bawah, kita boleh berjalan di bawah rumah tersebut. Oleh yang demikian, dia mempunyai tangga yang agak tinggi dan rumah bujang berselasar ini mempunyai serambi di hadapan sebelum pengunjung atau penghuni naik ke rumah utama tersebut. Kota Lama Duyung terletak di Pulau Duyung, kira-kira 7 km dari pusat bandar. Kota yang juga dikenali sebagai Kota Tok Hakim ini telah dibina oleh Datuk Biji Sura pada tahun 1919 dan siap pada tahun 1920. Kota Lama Duyung dibina menghadap ke Kota Mekah sekaligus menunjukkan contoh jelas pengaruh Islam di dalam ciri seni binanya selain daripada pengasingan ruang antara lelaki dan perempuan. Kemudian bila buat kat sini, Tok Hakim ni dia ada macam apa ni, dari segi tu dah dia orang ada duit kan. Dia orang buat ni, Tok Hakim dia buat ni Kota Lama Duyung ni, kita panggil kota bukan apa. Sebab dulu rumah-rumah kampung dulu dia pakai pagar ni, pakai pagar kayu atau pagar sasak. Pagar sasak ni pagar buluh. Okey. Tapi bila dah ada pagar batu macam ni dia panggil kota. Bukan kota pertahanan, tidak. Rumah bujang berselasar Terengganu ini biasanya ruang dalamnya tidak mempunyai dinding. Lantainya mempunyai lantai jarang. Di mana untuk ibu dalam pantan contohnya yang mempunyai anak kecil, dia boleh membersihkan anak melalui lantai jarang tersebut. Di mana air boleh turun ke bawah rumah lah. Itu antara keunikan rumah bujang Terengganu. Rumah Terengganu ni dia rumah ibu sahaja. Okey, rumah ibu yang paling tinggi dan didokong dengan selasar tu. Sebab tu dipanggil rumah bujang selasar. Selasar tu ada dikira serambi dan kedudukannya mungkin ketinggiannya ada di paras pinggang atau lebih tinggi sedikit daripada pinggang. Rumah ibu dia memang tinggi. Okey. Jadi dia punya orang kata apa? Penggunaannya ada tangga yang menyambungkan daripada tanah ke selasar dan seterusnya daripada
daripada selasar ke rumah ibu. Kadang-kadang ada orang kata apa, kekeliruan antara Anjung dan Serambi. Ya, Serambi ni bagi saya dia lebih informal dan kegunaannya untuk kaum lelaki lah. Kaum lelaki menyambut tetamu dan sebagainya. Ya, manakala Anjung ni dia adalah hanya satu ruang kecil untuk menyambut kedatangan. Biasanya kalau rumah tradisional Melayu Terengganu, kita akan ada bahagian yang dikenal sebagai serambi ataupun beranda. Okey. Ini laluan kita lalu sekarang ni. Dan biasanya dia serambi dia orang ada. Ini ukiran sobek macam ni. Ukiran sobek dipanggil? Ukiran sobek. Yang sobek ni maksudnya ukiran yang tembus. Sekarang ni kita sampai ke bahagian surung. Ini pula surung. Surung. Surung ini merupakan tempat bagi tetamu-tamu ataupun kalau ada sebarang perbincangan dengan tuan rumah, biasanya dia akan adakan di surung lah. Dan tidak ada gangguan lah biasanya. Surung ni penghujung. Penghujung, okey. Sama macam Anjung ke? Ya, lebih kurang. Jadi, rumah Terengganu biasanya mangkuk mana ada surungnya, ada serambinya, ada barandanya. Masing-masing ada fungsi masing-masing. Ada fungsi dia buat itu. Kota ini mempunyai 9 buah bumbung yang menutupi beberapa bahagian yang saling bersambungan dengan dapur, bilik mandi, surung, beranda dan titian. Reka bentuknya mirip istana kecil Raja Melayu tetapi diperkayakan lagi dengan jalinan unsur-unsur pengaruh seni bina asing seperti Korintian atau Mesir terutama pada tiang dan dinding batu. Bahagian utama rumah-rumah tersebut atau rumah ibu adalah lebih tinggi berbanding ruang-ruang yang lain, sedangkan bahagian depan adalah aras yang paling rendah. Penggunaan sumber alam yang optimum membuktikan kehebatan seni bina tradisi Melayu lama. Rumah-rumah ini juga menggunakan kaedah pembinaan lama di mana tidak menggunakan paku melainkan pasak dan tanggam bagi mengukuhkan binaan mereka. Dalam segmen ini kita akan menyaksikan bagaimana kehebatan seni pertukangan Melayu lama. Biasanya rumah tradisional Terengganu ni menggunai bumbung jenis atap singgora, which is sekarang ni amat kurang diguna pakai, kecuali pada rumah-rumah kayu tradisional ataupun pemilik yang ingin membina rumah yang menyerupai rumah warisan. Rumah Bujang Terengganu ni dia unik. Dia mengandungi satu elemen yang tidak ada pada rumah tradisional Melayu yang lain. Elemen tu dipanggil belira. Okey, belira ni dia sebenarnya dia memegang semua tiang-tiang rumah disusun melintang, dia memegang atau mengikat tiang-tiang ini. Alright. Jadi bila ada banjir dan sebagainya, kadang banjir tu air dia kuat, air dia kuat. Kalau tiang tu tidak kuat strukturnya, dia mudah tumbang. Okey, mudah tumbang. Jadi belira ni dia memegang lagi. Memegang antara tiang-tiang dan tiang. Ya, menguatkan struktur tiang tersebut. Salah satu cirinya adalah ketahanan bahan binaannya. Struktur rumah Terengganu, warisan ini biasanya dibina dengan kayu-kayu keras yang berkualiti tinggi. Contohnya dibina dari kayu cengar. Tiangnya kita boleh lihat banyak rumah-rumah Terengganu, rumah-rumah warisan Terengganu yang lama masih lagi kekal, kuat dan megah sehingga hari ini. Okey, dari segi pembinaan rumah, pembinaan Kota Lama Duyung ni ada dua komponen. Satu komponen daripada kayu, yang satu lagi daripada batu ataupun simen kan. Yang daripada kayu ni merupakan tukang daripada tukang tempatan daripada Terengganu sendiri. Yang batu tu dua orang tukang daripada China, daripada Singapura. Yang dilantik oleh Datuk Biji Sura untuk membuat bangunan ni. Jadi kerja-kerja pemeliharaan Kota Lama Duyung ni bermula pada 1998 dan siap sepenuhnya pada
tahun 2000. Makan masa agak lama. Kenapa? Sebab kita cuma bahagian yang tembok tu, yang bahagian simen. Yang tu kita hadapi masalah sikit. Sebab banyak orang lama kita dia cuma tinggal kita campuran. Campur madu, campur kapur baru, campur putih telur. Yang tu semua dia tinggal. Tapi dari segi kadarnya campuran tidak ditinggalkan dari kita. Kita campur bahan ni. Jadi itu yang kita ambil masa. Untuk buat tembok untuk dapatkan campuran yang sesuai, kita ambil masa lebih kurang 3 bulan. Kita pakai telur itik, kita buat yang kuning, ambil yang putih saja. Alhamdulillah kita dapat campuran yang sesuai dan kita formula tu masihlah kita kekal menggunakan bahan-bahan asal dan juga teknik yang juga teknik asal juga yang kita buat kerjasama dengan pihak CKA. Bangunan ini memperlihatkan gabungan jenis rumah tradisional Melayu Terengganu iaitu bujang berpeleh, limas bungkus dan limas Belanda dengan hiasan ukiran sobek di sekeliling beranda. Kota yang diperbuat daripada bahan campuran seperti madu, kapur tohor, putih telur, pasir, batu dan sebagainya ini dibina di atas tanah berkeluasan lebih kurang 400 meter persegi. Kota ini tegak dengan sentuhan tukang Melayu tempatan dan tukang Cina dari Singapura. Oleh sebab itu, seperti rumah-rumah Melayu Terengganu yang lain, rumah tersebut menunjukkan persamaan dengan seni bina rumah-rumah Cina. Gabungan antara struktur batang kayu dan konkrit digunakan untuk mencipta ruang yang menjurus ke arah tradisional dan Islam. Sementara itu, lantai dibuat daripada simen, dinding yang diperbuat daripada batu bata disusun pada ketinggian paras pinggang lelaki. Okey, Kak, kita nak buat apa ni, Kak? Okey, ni kita nak main permainan tradisional. Okey, orang dulu-dulu. Ini kita panggil batu selambuk. Batu selambuk? Selambuk lah. Selambuk. Oh, selambut sebenarnya. Selambut. Tapi orang Terengganu panggil batu selambuk. Okey. Kalau orang luar panggil batu seremban. Okey, saya tunjukkan teknik-tekniknya. Okey. Step pertama ya. Kedua-dua permainan tradisi ini mungkin pernah kita lihat dimainkan di negeri-negeri lain. Namun di Terengganu ia dianggap antara permainan tradisi yang kerap dipersembahkan kepada pelancong khususnya. Selambut atau juga dikenali sebagai batu seremban atau serembat di beberapa negeri pantai barat kebiasaannya dimainkan oleh kanak-kanak perempuan secara individu atau berkumpulan. Permainan ini cuma memerlukan beberapa biji buah atau guli atau karung kain yang dijahit dengan pasir atau sebagainya. Yang ni dia salah satu permainan tradisional kanak-kanak zaman dululah. So dia panggil permainan kaki hantu. Biasanya kalau dulu dia buat daripada dua bahan lah, sama ada buluh atau kayu lah. Biasanya kanak-kanak dulu dia suka main masa banjir. Oh, masa banjir. Ya, masa banjir. Yelah kan, tak boleh nak cecah air. Kalau dulu lah, sekarang bila-bila masa je lah nak main. Boleh main lah. Okey, cuba Abang Ayub tunjukkan. Boleh jalan. Macam mana so, permulaan dia tu? Permulaan dia, kita yang pertama ni nak naik ni, dia sebenarnya kena keyakinan diri tu. Boleh mengimbang duduk atas benda yang tinggi macam ni. Cuba tunjukkan kita. So saya cuba dulu Okey. Okey. So kita imbang dulu. Lepas tu baru kita jalan. Permainan kaki hantu pula memerlukan keseimbangan yang baik untuk membolehkan pemain berjalan di atas dua kayu. Ketahanan dan kelajuan menjadi faktor menentukan siapa yang lebih cekap bermain kaki hantu. Kesesuaian antara rumah dan iklim serta pelbagai elemen semula jadi yang lain amat penting bagi mendapatkan ketahanan binaan. Pelbagai kaedah juga dirangka bagi mendapatkan pengudaraan dan juga pencahayaan yang baik demi keselesaan penghuni. Rumah bujang Terengganu ni dia unik dari segi bahan yang digunakan untuk bumbungnya. Okey, menggunakan atap singgora namanya. Okey, so atap singgora ni memang unik kepada rumah tradisional Terengganu. Kalau kita lihat pada bumbung dia, kebanyakannya bumbungnya adalah berbumbung curam. Bumbung curam sebab kita hujan lebat. Jadi kita nak aliran air itu dengan cepatnya mengalir diturunkan ke tanah. Okey.
Kalau bumbung kita landai je, air yang turun tu kebanyakan dia, kita takut juga dia boleh bertakung kat atas bumbung ke. Dan impact daripada air tu kena ke bumbung tu dia lebih kuat. Kalau dia curam tu dia senang dia mengalirkan air tu terus ke lantai. Dan seterusnya rumah bujang Terengganu ni juga adalah didirikan agak tinggi juga daripada paras tanah. Di Terengganu selalunya ialah di pesisiran pantai dan sebagainya dengan monsun, dengan banjir dan sebagainya. So kita perlu apa orang kata ruang yang tinggi untuk mengelakkan daripada banjir tersebut. Dari segi struktur, dia mempunyai bumbung yang agak tinggi dan tidak mempunyai ceiling. Makna ruang dalam rumah tersebut agak luas, agak tinggi. Namun dari segi kelebaran, rumah bujang Terengganu ini kelebarannya agak kecil lah. Agak kecil, dia boleh berlaku pengudaraan dan pencahayaan yang baik lah. Rumah moden sekarang ni sama ada dalam bentuk rumah teres atau bentuk rumah sesebuah, kekurangannya adalah dari segi pengudaraan dan pencahayaan semula jadi dan kelebaran rumah tersebut. Jika kita lihat rumah teres, kelebaran kecil dengan tiada pengudaraan pada kiri dan kanan, namun kedalamannya adalah terlalu panjang. Menyebabkan pengudaraan sukar berlaku. Dari segi rumah bujang Terengganu, dia mempunyai kelebarannya ada lebar tapi kedalamannya adalah tidak terlalu lebar, menyebabkan pengudaraan berlaku dengan baik. Dan uniknya, kita lihat rumah tradisional Terengganu ini mempunyai tingkap yang tinggi, sekitar 5-6 kaki mungkin. Boleh menyebabkan pengudaraan dan pencahayaan yang baik berbanding dengan rumah teres atau rumah banglo yang biasanya kita lihat dibina pada hari ini, yang tingkapnya hanya dibina pada paras sekitar 3 atau 4 kaki dari lantai, sehinggalah sekitar ketinggian 6-7 kaki, menyebabkan bukaannya adalah kecil. Ini menyebabkan pengudaraan yang berlaku pada rumah moden adalah amat kurang baik berbandingan rumah tradisional. Saya rasa, saya yakin jika pemaju dapat menerapkan elemen-elemen bukaan seperti ini pada rumah moden, kita akan memperolehi rumah moden yang lebih lestari dengan keselesaan dalaman yang baik. Sebagaimana orang-orang terdahulu daripada kita merasa pada rumah warisan. Pintu dan pegawai-pegawai Inggeris, manakala pintu masuk belakang adalah untuk saudara-saudara mara Datuk Biji Sura yang terdiri daripada 2 bahagian anak tangga yang berasingan. Salur angin yang menghiasi dinding rumah bagi menggantikan tingkap berfungsi untuk memberi pengudaraan dan pencahayaan sempurna di ruang rumah ibu. Lantai tinggi bertiang yang menjadi sebahagian daripada identiti rumah Melayu tradisional bukan sekadar menawarkan perlindungan keselamatan penghuninya dari ancaman musuh dan binatang buas. Bahkan, ia juga dapat mengekalkan keselesaan terma dalaman sesebuah rumah. Bila angin masuk dari bawah rumah, ia dapat memasuki rumah menerusi lantai yang dipasang dengan kayu lantai jarang. Keadaan ini amat ideal untuk membantu proses penukaran dan peredaran udara. Kita ni hidup di dalam, orang kata, klimat yang tropika. Ya. Hujan lebat, panas dan sebagainya kan. So bila hujan tu kita akan mengalami banjir. Okay, jadi rumah ni memang dibina khas tinggi, berpanggung namanya. Betul. Ya, berpanggung untuk mengelakkan daripada bencana-bencana seperti banjir inilah. Selain daripada itu, kita sebenarnya kalau ikutkan, kita ni hidup bermasyarakat, kita ni hidup dengan alam, dengan binatang dan sebagainya. Jadi bila kita bina rumah kita berpanggung, kita tak ambil tanah tu. Ya, kita tumpang saja dan di masa yang sama binatang ternakan pun boleh lalu, binatang buas pun boleh lalu dan sebagainya. Pencahayaan dengan pengudaraan untuk rumah Terengganu ni agak ringkas. Sebab apa? Sebab dia bersifat panjang, okay? Dan bukaan dia banyak di bahagian yang panjang tu.
Di bahagian yang panjang. Jadi bila kita buka tu angin senang nak masuk. So daripada depan ke belakang angin senang masuk, senang lagi menyejukkan rumah tu lah. Dan pencahayaan pun begitu juga. Sebab jarak dia tu adalah tak terlalu lebar, tak terlalu panjang. Jadi bila cahaya masuk dia akan sampai ke seluruh pelusuk rumah. Disebabkan rumah Bujang Terengganu ni ataupun rumah Terengganu lah didirikan dibina tinggi dan juga dengan ada penggunaan belera itu, dia dah menguatkan rumah itu dan dia menyediakan satu ruang yang sedia ada sebenarnya di bawah rumah. Jadi ruang di bawah rumah tu kita boleh gunakan untuk pelbagai aktiviti sebenarnya. Kalau kita nak simpan barang-barangan hasil tani ke, hasil nelayan kita ke, jala-jala, kita boleh simpan bawah rumah. Tapi bawah rumah tu juga dia menyediakan satu ruang untuk interaksi sosial. Untuk aktiviti kemasyarakatan. Kita nak memasak ke apa di bawah rumah, senang, ada ruang yang tersedia. Kalau kita tengok rumah moden kita, susah nak cari ruang tu. Bila tetamu datang dan sebagainya, bila kita nak ada aktiviti gotong royong ke kenduri dan sebagainya, nak masak di mana, tak ada ruang. Bersambung anjung dengan serambi, riuh serumah orang berbesan. Adat dijunjung ikut tradisi, mencari hikmah dalam warisan. Sehingga berjumpa lagi dalam Teratak Tradisi.